Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada minggu ni kita telah diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu lagi untuk kita meneruskan sesi PDPR kita. Jadi Ustaz harap semua pelajar Ustaz, iaitu pelajar Pak Arif dan Pak Bijak, berada dalam keadaan sihat, dan Ustaz harap kamu semua berada di rumah, tak keluar, tak apa. InsyaAllah. Jadi sama-samalah kita jaga diri, dan insyaAllah kita doa harap virus ni cepat berakhir dan kita semua boleh bersekolah lagi, insyaAllah. Okay, jadi hari ini kita akan sambung untuk pelajaran kita, iaitu dalam hukum mim sakinah lagi, iaitu izhar syafawi. Pada minggu lepas Ustaz sempat menerangkan tentang izhar syafawi, dan Ustaz telah membacakan beberapa misal sehingga huruf sad. Jadi untuk hari ini Ustaz akan sambung dari huruf mim bertemu dot hingga ya. Jadi untuk huruf pertama, sebelum tu apa Ustaz nak kamu semua sama-samalah ikut Ustaz baca, dan perhatikan gerak bibir Ustaz, sebab kita nak membaca ni dengan bertajwid. Jadi kita tengok balik macam mana cara bacaan izhar syafawi, atau kita tengok balik pengertian izhar syafawi. Izhar syafawi ni ialah menyatakan bunyi mim sakinah yang bertemu dengan huruf selain daripada huruf mim dan ba yang berbaris tanpa dengung, iaitu mim sakinah ni huruf mim bertemu dengan semua huruf kecuali huruf mim dan ba. Cara bacaan ni izhar syafawi ni dibaca dengan cara merapatkan kedua bibir tapi tanpa dengung. Sebab kita tahu sendiri izhar, definisi izhar itu sendiri adalah membaca dengan jelas, nyata dan terang. Jadi kita akan sambung untuk huruf dad. Bismillahirrahmanirrahim. Hum dallu. Mim bertemu dengan ta. Minhum ta'ifah. Huruf seterusnya mim bertemu dengan za. Wa antum zalimun. Wa antum muslimun. Jangan dengung ya, mim bertemu za tu. Soalan balik. Wa antum muslimun. Merapatkan bibir tapi tanpa dengung. Huruf seterusnya mim bertemu dengan ain. Fayakhuzakum azabu. Huruf seterusnya mim bertemu dengan gha. Fikum ghilzah. Seterusnya mim bertemu dengan fa. Wa hum fiha khalidun. Soalan balik. Wa hum fiha khalidun. Seterusnya mim bertemu dengan qaf. Iz antum qalil. Soalan lagi. Iz antum qalil. Seterusnya mim bertemu dengan huruf kaf. Yamkurun. Seterusnya mim bertemu huruf lam. Jama'nahum liyawm. Seterusnya mim bertemu huruf nun. Alam nashrah. Seterusnya mim bertemu huruf wa. Kamu semua pun ikut sama-sama baca. Zalikum wassakum bih. Kum wassa tu jangan baca dengan dengung. Zalikum wassakum, contoh. Seterusnya mim bertemu dengan huruf ha marbutah. Amhilhum. Ulang lagi, mim bertemu ha. Amhilhum. Seterusnya mim bertemu dengan huruf hamzah. Falakum ajrun azim. Kat sini ada dua izhar, iaitu mim bertemu huruf hamzah dan juga tanwin bertemu dengan huruf ain, iaitu izhar hakiki, izhar khalqi. Mim bertemu alif tu izhar syafawi. Seterusnya mim bertemu huruf ya. Wahum
Wahum yastabshirun. Ustaz ulang balik. Wahum yastabshirun. Ustaz ulang balik lagi. Wahum yastabshirun. Jadi itulah antara cara untuk membacakan hukum tajwid izhar syafawi. Jadi alhamdulillah kita pun dah berjaya belajar bahagian mim mati tu. Jadi sebelum tu kita akan Ustaz nak buat ulang gaji sedikit sebab Ustaz dapat maklumat yang minggu depan dah start peperiksaan. Okay, jadi Ustaz akan kita buat revision secara ringkas saja. Okey, jadi kita dah belajar dua tajuk besar. Yang pertama tajuk nun sakinah. Untuk nun sakinah terbahagi kepada 5 bahagian. Yang pertama ifa hakiki, yang kedua izhar halki, yang ketiga idgham bi gunnah ataupun idgham ma'al gunnah, yang keempat idgham bila gunnah, dan kelima iqlab. Jadi kita akan tengok satu persatu, tapi Ustaz akan terangkan secara ringkas saja. Untuk pertama izhar halki. Izhar halki ni kalau nak lebih senang, izhar halki ni definisi secara ringkasnya, izhar tu sendiri maksudnya dibaca dengan jelas, nyata dan terang. Kalau kamu semua dengar, kalau definisi tu dibaca dengan jelas, nyata dan terang, jadi bacaan tu tak ada dengung, tanpa dengung. Macam izhar syafawi yang kita dah belajar tadi pun tanpa dengung. Jadi izhar halki pun tanpa dengung. Huruf izhar halki ni ada 6. Pertama hamzah, ha, har membuta, ain, ha, ha nipis, ghin, kha. Jadi Ustaz nak kamu semua hafal 6 huruf ni. Mungkin akan ada keluar ujian untuk peperiksaan minggu depan ni. Jadi Ustaz nak kamu semua hafal istilah pada bahasa, pada istilah, dan juga hafal huruf-huruf izhar dan hukum bacaan ni sekali. Jadi Ustaz nak kamu semua juga hafal lah misal izhar ni. Hafal lah beberapa. Kalau boleh setiap satu misal tu, satu huruf tu satu misal. Contoh kalau hamzah ni hafal lah satu, min ahli. Kalau ha hafal satu. Jadi itu untuk izhar. Izhar ni dia kesan titik izhar ni tak dengung, dibaca dengan jelas, nyata dan terang. Yang kedua kita tengok iaitu idgham. Idgham ni terbahagi kepada 2. Pertama idgham bi gunnah ataupun nama lain idgham ma'al gunnah. Yang kedua idgham bila gunnah. Daripada definisi pun, daripada maksud idgham tu sendiri kita tahu idgham ma'al gunnah. Ma'al gunnah tu maksudnya bersama dengung. Gunnah kan maksudnya dengung. Bila gunnah tu tanpa dengung. Jadi kalau untuk idgham ma'al gunnah, kamu semua kena baca dengan dengung. Untuk huruf idgham ma'al gunnah ada 4. Pertama ya, kedua waw, ketiga mim, keempat nun. Ya, waw, mim, nun. Kalau nak senang ingat, yauminu. Ya, waw, mim, nun. Idgham tu sendiri maksudnya adalah apa? Idgham ni maksudnya adalah memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Itulah adalah definisi idgham. Jadi Ustaz nak kamu semua hafal lah definisi idgham ma'al-gunnah ni macam mana. Untuk idgham ma'al-gunnah tadi Ustaz cakap dibaca dengan dengung. Untuk idgham bila gunnah ni tanpa dengung. Untuk idgham ma'al-gunnah tadi Ustaz kata ada 4 kan. Ya, wa, mim, nun. Untuk idgham bila gunnah ni dibaca dengan tanpa dengung. Untuk idgham bila gunnah pula ada 2 je hurufnya, lam dengan ra. Jadi Ustaz nak kamu semua ingat, jangan tertukar pula. Kena ingat idgham ma'al-gunnah. Ma'al tu maksudnya bersama. Ma'al atau dengan. Ma'al gunnah dengan dengung. Idgham ma'al gunnah maksudnya dibaca dengan dengung. Idgham bila gunnah tanpa dengung. Setelah kita masuk kepada iqlab. Iqlab ni sebenarnya paling senang lah. Ustaz rasa iqlab paling senang sebab tanda dia senang je, iaitu huruf nun mati. Atau huruf nun mati tu ada mim kecil bertemu dengan huruf ba. Itu saja. Iqlab senang. Tapi yang penting apa Ustaz nak kamu semua hafal istilah ni. Masuk istilah dari segi bahasa, istilah, dan hafalkan satu misal. Ingat, untuk semua hukum tajwid, daripada izhar halki sampailah nanti izhar syafawi, Ustaz nak kamu semua hafal satu huruf tu satu misal. Itu rasanya itu dah paling terbaik insya-Allah. Dan seterusnya untuk bahagian yang terakhir kat dalam bahagian nun sakinah, iaitu ifa hakiki. Jadi ifa hakiki ni dibaca dengan dengung. Iqlab tadi dibaca dengan dengung.
Ifak hakiki ni pun dibaca dengan dengung. Okay, ifak hakiki ni apa maksudnya? Ifak hakiki ni menyembunyikan bunyi nun sakinah atau tanwin yang sifatnya antara izhar dan idgham beserta dengung. Okay, jadi ifak hakiki pun kena baca dengan dengung. Okay, jadi untuk huruf-huruf ifak ni pula ada berapa? Huruf ifak ni ada 15. Okay, jadi ustaz nak kamu semua hafal huruf ni beserta dengan satu misal. Okay, macam contoh huruf ta ni hafal. Ambillah satu misal. Yang taziru hafal satu, sa satu. Okay, kita ustaz nak kamu semua ni hafal pun bukan semata-mata untuk perpisahan je pun, untuk masa depan juga, sebab kita semua umat Islam, kita sendiri pun mengaji kan. Okay, jadi bila kita dah hafal, kita ingat, bila kita mengaji tu insya-Allah takkan adanya lagi kesilapan tajwid. Sebab kesilapan tajwid ni paling ramai lah orang lakukan. Sebab kalau salah hukum tajwid, terus salah makna. Baris tu sendiri kalau kamu terbaca benda ni patut tu dengung, tapi kamu baca tak dengung pun dah berdosa. Okay, jadi kita kena berhati-hati dengan hukum tajwid ni. Tu sebab ustaz nak kamu semua hafal. Dan kalau boleh setiap satu huruf tu hafal lah satu misal. Itu yang paling terbaik sebenarnya. Okay, itu kita dah selesai untuk bahagian nun sakinah. Tadi ada 5 bahagian. Okay, untuk mim sakinah cuma ada 3 je. Pertama idgham mislain, kedua ifak syafawi, ketiga izhar syafawi. Okay, idgham mislain ni apa? Idgham mislain ni mim bertemu dengan huruf mim. Itu je, huruf ni satu je. Ifak syafawi ni apa pula? Ifak syafawi ni mim bertemu dengan huruf ba. Ingat, mim bertemu huruf ba. Ifak syafawi dan ifak hakiki ni berbeza. Dari segi pertemuannya pun berbeza. Jadi kalau ifak hakiki tadi kita belajar nun sakinah bertemu dengan semua huruf, tapi ifak syafawi pula cuma mim bertemu dengan huruf ba saja. Okey, macam izhar syafawi pun beza dengan izhar khalqi. Dia bukan berbeza dari segi hukum tu sama. Izhar tu tetap dibaca dengan jelas, nyata dan terang. Cuma izhar syafawi ni kalau untuk hukum mim sakinah, hurufnya lagi banyak. Mim bertemu dengan mim bertemu selain dengan huruf mim dan ba. Okay, jadi kamu kena ingat. Okay, untuk perbezaan ketiga-tiga ni senang. Okay, untuk idgham mislain, cara bacaan ni macam mana? Idgham mislain ni kamu kena baca rapatkan kedua bibir dengan dengung. Okay, ingat, idgham mislain syafawi dibaca dengan dengung, iaitu dengan merapatkan kedua bibir. Okay, tapi ifak syafawi dibaca dengan bibir ni tidak dirapatkan, tetapi diregangkan sedikit semasa melafazkan mim sakinah. Tapi still kena baca dengung untuk ifak syafawi. Izhar syafawi pula dibaca dengan merapatkan kedua bibir tapi tanpa dengung. Okay, jadi itu sahajalah daripada ustaz. Kita buat revision ni secara ringkas saja, dan ustaz dah tolong sebanyak ustaz dah cuba menolong kamu semua, memberikan kamu sedikit pemahaman berkaitan hukum tajwid. Jadi apa yang ustaz minta, ustaz nak kamu semua ulang kaji semua balik daripada hukum nun sakinah sehingga mim sakinah. Perhatikan setiap istilah tu, jangan sampai tertukar. Istilah ifak hakiki kamu pergi ke ifak syafawi, jangan macam tu. Ingat, ifak hakiki dengan ifak syafawi benda yang berbeza. Jadi untuk episod minggu depan, apa yang ustaz cakap, apa yang ustaz nak harapkan, ustaz harap kamu semua dapatlah menjawab peperiksaan tu dengan baik. InsyaAllah ada sentiasa berdoa dengan Allah supaya kamu sentiasa dipermudahkan urusan. Jadi ustaz akan doakan yang terbaik untuk kamu semua supaya kamu semua dapat jawab. Okay, walaupun kamu peperiksaan di rumah, bukan maksud kamu boleh meniru. Ingat tu, kalau kamu meniru, apa yang kamu buat pun tidak akan dapat berkat. Jadi seeloknya janganlah meniru. Kalau boleh jujur. Walaupun kamu periksa kat rumah, kamu kena jujur, kamu kena hafal supaya kamu dapat keberkatan. Biarlah kita gagal, tak apalah gagal. Yang penting walaupun kita gagal tu, kita yang penting kita dapat ilmu, secebis ilmu tu. Okay, insyaAllah. Jadi apa yang baik tu semua datang daripada Allah Ta'ala. Apa yang lemah, apa yang kurang tu datang daripada diri ustaz sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.